Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 11 Ogos 2023. Gangguan bekalan air di Sabah terutama di utara Kota Kinabalu disebabkan kadar permintaan air terawat semasa melebihi kapasiti iaitu 221 juta liter sehari JLH berbanding kapasiti 171 JLH. Timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Insinyur Syahlmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata ia menunjukkan kekurangan bekalan ke kawasan berkenaan sebanyak 29.2%. Justru program pemulihan bekalan telah dilaksanakan. Menurut Datuk Syahlmi, Jabatan Air Negeri melalui Jabatan Air Daerah Kota Kinabalu mengambil tindakan serta-merta melalui pelaksanaan pengawalan injap Swiss untuk memastikan bekalan air disalurkan sama rata dan meningkatkan tekanan air ke kawasan terlibat. Katanya projek naik taraf loji rawatan air Telibung 2 Fasa 2 dijangka siap pada awal September depan. Akan dapat membekalkan tambahan air terawat sebanyak 20% ataupun tambahan sebanyak 16 juta liter sehari untuk menampung keperluan bekalan air di kawasan UITM, ILP, IKM, UMS, Hospital Ikas dan kawasan sekitar. Beliau menjawab soalan lisan Adun Moyok Datuk Daryl Liking dalam persidangan Dun Sabah berkenaan berancangan menangani masalah air terutama di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS. Status terkini bekalan air ke HWKKS adalah stabil. Ya, sementara itu, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS sedang melaksanakan projek pembangunan lembangan sukan bersepadu Sungai Moyok, kerja-kerja menaik taraf Sungai Putatan dan kerja-kerja berkaitan pakej 3 di bawah peruntukan Kerajaan Persekutuan. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata kemajuan kerja fizikal di tapak pelaksanaan itu setakat ini adalah sebanyak 74.04%, melebihi sasaran dan dijadualkan siap 31 Disember 2024. Katanya, JPS telah memohon untuk mendapatkan kelulusan perobohan rumah setinggan yang terlibat dalam jajaran projek kepada JTU Sabah. Datuk Jeffrey berkata demikian ketika menjawab soalan adun petagas Datuk Awang Ahmad Shah Datuk Sahari dalam persidangan Dun Sabah. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat mengenal pasti tanah seluas 4 ekar milik Jabatan Tanah dan Ukur untuk penambahan blok hospital Tawau. Menterinya Datuk James Ratib berkata pihaknya akan mengadakan perbincangan lanjut mengenai perkara itu dengan Kementerian Kesihatan. Datuk James menjawab soalan adun senalang Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal mengenai tindakan kerajaan bagi menambah blok hospital Tawau. Menjawab soalan tambahan adun Moyok, Datuk Daryl Liking mengenai isu kesesakan dan kekurangan parkir di klinik kesihatan Moyok, Datuk James memberitahu kementeriannya telah mengarahkan Jabatan Kesihatan Negeri untuk mengenal pasti dan bekerjasama dengan pemilik tanah-tanah berdekatan klinik berkenaan untuk dibangunkan bagi penyediaan tapak parkir demi keselesaan pengguna. Sementara itu, sebanyak 1,259 permohonan baharu lesen perniagaan secara dalam talian diterima sejak 24 Februari hingga Julai tahun ini daripada pejabat daerah Kota Belud. Daripada jumlah itu, 759 lesen dikeluarkan dan mengambil tempoh selama sehari bagi pemprosesan sekiranya dokumen lengkap serta dimuat naik dengan sempurna. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awah menjawab soalan adun Kadamaian Datuk Iwan Benedict. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan merancang mewujudkan lebih banyak taman perindustrian di Sabah. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, kementeriannya juga bersedia mengadakan perbincangan dengan mana-mana adun bagi meninjau potensi pembangunan kawasan perindustrian di daerah mereka. Datuk Suryadi mewakili Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Pung Jinja menjawab soalan adun telupit Johnny Bon J. Kurum.
Pertandingan Forum Pelajar 2023 peringkat negeri Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah dimenangi Sekolah Menengah Kian Kota Kinabalu. Manakala Naib Johan dimenangi Sekolah Menengah Sung Sin Kota Kinabalu dan tempat ketiga Sekolah Menengah Sung Sin Tenam. Johan menerima piala pusingan Ketua Menteri, wang tunai RM1,000, Naib Johan RM750 dan tempat ketiga menerima RM500. Bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan hadiah kepada para pemenang di Dewan SM Chung Sin, Kota Kinabalu, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Fung Jinze berkata, program seumpama memberi ruang kepada pelajar untuk menonjolkan bakat dan potensi masing-masing. Di samping itu, ia dapat mendidik pelajar akan kepentingan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul tanpa mengira kaum dan latar belakang bahasa yang berbeza. Belajar bahasa kebangsaan itu adalah kewajipan kita, tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara, dan ianya tidak akan kurangkan identiti asal kita. Identiti kita seharusnya mengangkat keutamaan sebagai rakyat Malaysia dulu. Kemudian baru budaya masing-masing. Terdahulu pengarah DBP Aminah Awang Besar dalam ucapannya berkata, pertandingan ini merupakan usaha berterusan DBP untuk memartabatkan bahasa dalam kalangan generasi muda. Sebanyak 9 buah sekolah menengah persendirian Cina menyertai pertandingan tersebut. Persidangan Ekonomi Cina Sabah akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada 23 Ogos ini. Bertemakan New Mindset, persidangan itu antara lain bertujuan memperluas kualiti ekonomi di Sabah sekaligus memastikan mampu bersaing di peringkat dunia. Pengerusi persidangan Datuk Seri Panglima Yong Teck Lee berkata Sabah perlu mengatasi cabaran ekonomi dari segi teknologi dan memperkenalkan teknologi baru seperti sistem drone dan kecergasan buatan AI. Mulanya satu era baru di mana ekonomi Sabah menjadi lebih kompetitif, cukup bersaing di Asia Tenggara, di seluruh dunia. Beliau berkata demikian selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Juhar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Sebanyak 6 persatuan akan terlibat dalam persidangan berkenaan iaitu Dewan Perniagaan Cina Sabah, Malaysia China Chamber of Commerce Cawangan Sabah, Persatuan Pelancongan Sabah, Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia SME Cawangan Sabah, Maritime Silk Road Malaysia dan Maritime Silk Road Cawangan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dijangka akan merasmikan persidangan itu. Sementara itu, dalam kunjungan berasingan, pengarah AL Activator Sendirian Berhad, Aaron Leong, yang juga penganjur bersama konsert Big Band Sheila Majid, menjemput Tun Juhar ke konsert yang akan berlangsung di SICC pada Sabtu 12 Ogos. Hasil kutipan konsert tersebut akan disumbangkan kepada Yayasan Kebajikan Sabah untuk diagih kepada golongan memerlukan. And is basically a part of the proceeds will actually go to Yayasan Kebajikan Sabah to actually facilitate the charitable note of this event. And also SICC as one of the world-class convention center, which is also our official venue. And of course, Love Vibrant KK in supporting us. Kerajaan akan terus memperkasa penyampaian perkhidmatan awam melalui inovasi dan pendigitalan yang cekap dan berkesan. Kerana itu, satu program Sabah IT Talk Series, SITAS, diadakan melibatkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan, pihak berkuasa tempatan, badan korporat dan institusi pengajian tinggi di Kota Kinabalu. Menurut Pengarah Unit Pemodenan, Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu Sabah, Muhammad Badri Abdul Rahim, SITAS seri kedua ini memberi tumpuan kepada perkongsian ilmu dan data dalam MyGDX. Ia sejajar dengan plan strategik pendigitalan sektor awam bagi memacu agenda kerajaan digital mampan ke arah membentuk masyarakat digital. Muhammad Badri berucap merasmikan SITAS seri 2 2023. Beliau turut mengajak penjawat awam di Sabah mengaplikasikan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian.
Kerjasama pelbagai pihak mampu mengurangkan konflik antara manusia dan gajah, seterusnya memastikan gajah Borneo terus dilindungi dan hidup dalam lingkungan habitatnya. Perkara itu penting dalam mewujudkan kesedaran awam tentang pentingnya konservasi dan perlindungan spesies gajah Borneo. Pengarah Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah, Augustin Tuga berkata demikian dalam perasmian Hari Gajah Sedunia peringkat daerah Beluran. Teks ucapan beliau dibacakan Pegawai JHL Sandakan Husin Muin. Ketika ditemui pemberita, Husin memberitahu JHL dan Kuala Lumpur Kepong Berhad bercadang menubuhkan Junior Ranger Community bagi meningkatkan kesedaran terhadap konservasi hidupan liar di peringkat sekolah. Perkara ini sudah dibincangkan melalui pihak pengurusan konservasi di KLK sendiri dan dibantu oleh satu NGO atau One Foundation untuk menubuhkan Junior Ranger Community lah. Kita berharap dengan wujudnya pasukan Junior Ranger Community nanti akan dapat membantu meluas lebarkan lagi sebaran kesedaran awam melalui Junior Community. Lebih 200 pelajar daripada 10 buah sekolah menjayakan sambutan ini yang dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk pameran, sukaneka, pertandingan mewarna dan melukis serta program santai mengenali gajah. Fakulti Akademik Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF Universiti Malaysia Sabah UMS sedia membuka ruang kerjasama bersama semua pemain industri kreatif dan di negeri ini. Usaha itu bagi memastikan bidang kreatif tempatan terus berkembang. Dekan ASTIF Profesor Madya Dr. Zairul Anwar Madawan kata kerjasama seumpama penting untuk membuka jalan kepada penzahiran pelbagai idea termasuk menghasilkan karya filem terbaik yang berupaya bersaing di peringkat tinggi. Beliau berucap demikian dalam majlis tayangan filem pendek Mondo di Dewan Recital UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah filem ini Muhammad Hanif Fadil Jafri berkata, filem pendek Mondo mendapat peruntukan daripada Finas dan merupakan satu usaha generasi muda mengetengahkan legenda yang amat popular di Sabah di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini. Baik saudara, sekian dahulu perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Saya Muhammad Dihya Sahlan, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam hormat. You are the motivation, RTM, especially for you. Noikot binasi, onsoi kapio, osonong kopio. Terbaik, noikot binasi, onsoi kapio, osonong kopio.